Okay, kelas selamat pagi. Assalamualaikum. Semua boleh dengar Boleh. Boleh, bagus. Okay. Kelas fizikal, semua boleh dengar? Sebelah sini dengar tak? Dengar Boleh. Okay, bagus. Okay, boleh nampak ya apa yang saya tunjukkan ni kat skrin saya? Nampak. Okay, bagus. Okay, last Friday kita dah bincangkan chapter 2 habis kan? Okay, dah buat dah soalan tutorial? Nak Dah. Okay, bagus. Okay, jadi hari ni kita bincang sikit lah kita punya soalan tutorial. Kalau tak ada masalah, kita pergi pada pasir question Okay, kita dah bincangkan soalan tutorial topik 2 sehingga soalan number 9. Okay, jadi hari ni kita start daripada soalan number 10 Sekejap saya masukkan dulu siapa yang nak masuk ni. Okay, time ni saya bagi nanti lepas kelas. Okay. Okay, dah. Okay, kita pergi pada soalan nombor 10. Ada masalah tak soalan nombor 10? Nombor 10, absolute value tetapi dia baru equation je. Okay, nombor 10 ada masalah ke? Tak ada, madam. Tak ada? Semua tak ada? Okay, tak ada. Tak ada, kita teruskan dengan number 11. Okay, kalau kita tengok 10, sebelah kanan dia adalah constant semua constant tu positif. Okay, boleh lah selesaikan. Perlu check tak soalan nombor 10? Tak. Tak perlu Okay. Nombor 11 perlu check ke tidak? Jawapan awak. Perlu bila di luar modulus ni ada X, contoh sini kita ada 5X plus 4, ada X, kita kena test value supaya di luar modulus tu mesti jawapan yang positif sahaja. Okay, number 11 ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Tak ada? Okay. Terus. Okay, nombor 12. Bila kanan kiri ada modulus, kita akan square both side je lah kan? Okay, nombor 12 ada masalah ke? Tak ada. Tak ada. 13. Oi, laju. 13 ada masalah ke? D. 13D. Okay, untuk 13D, kita diberi X minus 1 over X plus 3 greater than 2. Greater than equal to 2 Okay, sebelum saya jawab soalan tu, sebelum ni kan kalau saya kata contohnya X over 5, kita boleh cross multiply tak kepada X greater than 5? Ini kita boleh darab silang ke? Okay, yang ni boleh tak saya darab silang kepada X greater than 5? Boleh. Boleh. Sebab saya dah tahu X tu adalah satu nilai positif. Jadi bila saya darab silang, dia masih lagi greater than. Kalau soalan dia negative 5, saya boleh darab silang sebab saya dah tahu value yang bawah ni. Tapi oleh kerana dia adalah nilai negatif sekarang, saya tukar kepada less than. Kalau soalan 5 over X greater than 1, yang ini kita tak boleh cross multiply kepada X sebab saya tak tahu X tu apa, positif ataupun negatif. Boleh Okay, sekarang saya tukar kepada 5 over modulus of X greater than 1. Yang ini boleh tak saya cross multiply kepada ni? Boleh. Boleh, sebab apa boleh? Modulus. Ya, sebab kita tahu yang ini sentiasa positif. Jadi saya dah tahulah dia punya tanda ni memang akan greater than. Seperti soalan lah, tak perlu tukar. Okay, tapi kita kena katakanlah iaitu X tak boleh equal to 0. Okay, boleh
Sekarang baru saya pergi kepada question number 13D. Okay, soalan dia adalah absolute value of x minus 1 over x plus 3 greater and equal to 2. Okay, jadi oleh kerana saya boleh pecahkan kepada modulus of x minus 1, absolute value of x plus 3 greater than 2. Okay, oleh kerana saya dah tahu dia sensitif positif jadi saya boleh bawa ke sebelah kanan lah. Iaitu x minus 1 greater and equal to 2 x plus 3. Tapi kita kena nyatakan denominator tak boleh 0 jadi x tak boleh equal to negative 3. Okay, setakat ni ada masalah ke? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, Madam, ya. ada orang nak masuk. Okay. Jadi seterusnya untuk menghilangkan absolute value, kita akan square both side. Jadi kita akan dapat x minus 1 squared greater and equal to 2 x plus 3 squared. Semua sekali termasuk 2. Okay, jadi kita akan kita akan expand lah sebelah kiri ni. Jadi kita dapat x square minus 2x plus 1 greater and equal to 4 x squared plus 6x plus 9. Madam, Ya, ada orang yang masuk. okay. Okay, kita teruskan, lepas tu expand lagi dah. Lepas tu quadratic inequality. Kita buat apa kalau quadratic inequality? Factorize. Factorize, betul. Ya, 24x campur 36. Okay, cuba faktorkan ni dapat berapa ya? Madam tak rekod Record. Saya record satu kelas ni je, iaitu kelas F. Kelas F, fizikal ke ni? Dapat negatif Okay. negatif 3. X sama juga dengan negatif 3. Satu lagi, X equal to Negatif 3. negatif 3 juga Sebab dia bagi satu je negatif 3. Okey. Okey, katakan sekarang dia bagi satu nilai. Okey, kata. Sebelum ni selalunya soalan dia bagi, saya buat kali lain lah warna biru. Sebelah sini Okay, kalau kita diberi dua critical point, contohnya x equal to 0, satu lagi x equal to 1. So, contoh sebelum ni kita diberi dua critical value. Macam ni. Okay, grafik tu macam ni jadi kalau kita diberi satu critical value, macam mana? Macam ni? Kalau satu critical value? Kosong dengan negatif 3. Negatif 3 je lah. Okay, lepas tu kuadratik kita positif, jadi graf kita semua dekat sini. Okay, semuanya berada di atas. Betul ke negatif 3 ni? Macam tak yakin lah pula saya ni. Negatif 3 dengan 0 ke negatif 3 negatif 3? Saya pun tak yakin lagi. Sekejap ya. Kalau saya pecahkan, saya dapat negatif 7, negatif 3 dengan negatif 5. Negatif 7? Negatif 3, negatif 5/3. Yang ni tak. Saya pecahkan 2 tu. Pecahkan macam mana pula ni? Sekejap. Awak cakap apa yang awak buat? Sekejap ya. Saya bahagi 2, maksudnya satu negatif, satu tu yang positif 2, satu lagi tu yang lebih kecil. Okay, sampai sini sampai sini awak buat apa lepas tu? Sampai situ saya dapat kejap. Saya buat table sign. Awak sign of table. Sebelah tu 0 tak? Ya.
Saya dapat X sama dengan negatif 5/3 dengan X sama dengan negatif 7. 5/3. Oh, pelbagai jawapan Ya. ada. Sekejap saya factorize lah. Saya dapat sama dengan dia tadi. 3x square. Sekejap. Ini bawa sini. Ini plus 26x plus 35. Hmm. 7. Okey, bila faktorkan sepatutnya kita mendapat nilai error. Okey, sama juga dengan negatif 5/3. Satu lagi negatif 7. Boleh? Sepatutnya ni kalau x kuasa 2, kita akan dapat 2 nilai x sahaja. Paling maksimum 2. Mungkin satu, mungkin tak ada, ataupun mungkin 2. Dia tak mungkin 3. Jadi kita susun dulu nilai paling kecil negatif 7. Satu lagi negatif 5/3. Kemudian kualiti kita positif, jadi kita macam ni lah. Okay. Jadi untuk dapatkan nilai ni kita bawa semua sekali ke sebelah kanan. Sebelah tu mesti 0. Jadi bila kita bawa semua sebelah kanan, sepatutnya kita dapat 3x square plus 26x plus 35 less than 0. Okay, oleh kerana kita nak less or equal to 0, jadi kita ambil kawasan di tengah-tengah ni. Jadi jawapan dia adalah negative 7. Tak ada pecahan lah. Negative 7 to negative 5/3. Okay, boleh? That's the final answer. Sekejap ya, kita tengok answer dia. Ini question number berapa tadi? Number 13D. 13D. Betul lah. Okay, daripada sini kita dapat yang ni kan. Tetapi tadi kita dah katakan bahawa x tu tak boleh equal to negative 3. Jadi kalau kita buat dalam interval ni, kita salin balik lah, iaitu x tak boleh equal to negative 3. Okay, tapi kalau kita nak pecahkan pun boleh. Tadi kita dapat 7 to negative 5/3. Okay, mula kita dapat sini tadi Seterusnya kita dapat negatif 3. Jadi dia tak boleh nilai ni. Yang lain tu boleh. Any value kecuali negatif 3. Jadi kalau kita nak pecah pun boleh. Jadi kita tulis negatif 7 to 3. Negatif 3. Union negatif 3 negatif 5/3. Okay, ini kalau kita buat dalam set solution lah. Dalam interval, sorry. Madam, Yep. why x cannot equals to negative 3? Okay, because actually dia dekat bawah ni tau. Dekat bawah ni adalah denominator kan. Okay, kita tahu denominator tak boleh equal to 0. Jadi sepatutnya kita ambil x plus 3. Tidak boleh equal to 0. Jadi kita bawa 3 ke sebelah kanan. That's why kita dapat x is not equal to negative 3. Okay. Ada soalan lain? Okay, tak ada madam. Tak ada Okay, itu number 13. Okay madam. Okay, bagus. Okay, next question. 13 ada lagi ke soalan? Madam, 13B saya kurang faham. Okay, 13B. Okay, first step kita buat apa Okay, untuk soalan ni, dia bukan pecahan B. 1 minus x square greater than 1/2. Jadi kita kena ingat baliklah macam nak buka modulus Okay, kalau modulus x less than
A. Okay, buka model kita dapat apa? Kita dapat yang bercantum iaitu negatif A to A. Kalau dia ada equal, sini pun ada equal untuk soalan. Kalau kita diberi modulus of X greater and equal to A, kita akan dapat yang separately lah. Iaitu X greater or equal to A union with X less or equal to negative A. Okay, sekarang soalan dia greater than. Jadi kalau greater than kita guna yang ni lah kan. Jadi saya dapatlah 1 minus X square greater than 1 over 2 union with 1 minus X square less than. Tengok ya, tanda dia mula-mula greater than. Tapi untuk yang second part ni kita ambil less than. Kemudian tanda ni pun kita negatifkan dia kepada negative 1 over 2. Okay, constant tu kita tukar dia punya tanda. Okay, seterusnya untuk factorize, saya bawa, sebelah tu saya jadikan 0. Jadi saya semua ni, saya bawa ke sebelah kanan. Di X square, satu ni bawa negatif, bawa ke kanan kita dapat negatif 1. Jadi 1 over 2 minus 1 dapatlah negatif 1 over 2. Okay, lepas tu kita nak factorize Nak faktorkan, ingat kita kalau kita, saya bagi contoh hari tu, kalau kita faktorkan X square minus 4, kita akan dapat apa Kita dapat X minus 2, X plus 2 kan. Tapi sebenarnya yang ini juga kita boleh ambil dulu macam ni. Kita salin dulu X square 4, X square 4. Kita ambil je dulu. Okay, seterusnya sini minus, jadi kita ambil lah negatif sebelah, satu negatif, satu lagi positif. Baru kita dapat negatif. Okay, untuk factorize sebenarnya kita nak cari root kan. Jadi kita square rootkan semua sekali. Okay, bila simplify dapatlah sini X, sini 2, X 2. Okay. Okay, kalau guna kalkulator pun dapat kot saya rasa. Okay, yang ini kita akan dapat 1 over 2 third. Sini pun third 1 over 2. Okay, kalau kita rationalizekan dia, saya tak nak denominator dia ada third. Dia dapatlah X minus third 2 over 2. Yang ini pula X plus third 2 over 2. Saya rasa kalkulator awak bagi jawapan dia terus kot. Okay, seterusnya second inequality pun kita guna cara yang sama. Kita akan factorize. Kita bawa semua sekali ke sebelah kanan. Dapatlah X square. 1 bawa sebelah kiri dapat negative 1 Negative 1 minus 1 over 2 kita dapat negative 3 over 2. Okay, factorize lagi. Okay, kalau kita rationalize dapat negatif 6 over 2. X plus 6 over 2. Okay, setakat ini semua boleh ikut Boleh, madam. Okay. Okay, apakah langkah seterusnya bila kita dah factorize kita punya quadratic inequality tu? Buat number line. Buat number lain ke? Quadratic inequality? Ya, graph betul. Okay, kita gunakan graphical method lah kat sini Okay, saya lukis kat sini. Okay, critical point kita adalah pada negative set 2 over 2. Yang ini pula positive set 2 over 2. Okay, oleh kerana kita nak less than 0, jadi kita ambil yang kat bawah ni lah. Boleh? Okay, untuk second inequality kita guna cara yang sama. Critical point kita yang paling kecil adalah negative set 6 over 2. Kemudian set 6 over 2. Yang ni pula kita nak greater than 0. Jadi kalau greater than 0, kawasan yang di atas ni lah. Okay, lepas tu untuk combine dua inequality tu, baru kita buat number line. Okay, mana dia punya?
Apa tak check ya? Apa tak ada? Black. Kenapa tak ada pula colour je ni? Ay. Kita tukar colour lain. Tak keluar pula colour dia. Okay, sekejap Saya buka page baru, negatif set 2/2. Set 2/2. Okey, tadi kita dah dapat dua jawapan Okay, yang pertama kita dapat cuba kita uji graf tadi Ini. Negatif set 2/2. Satu lagi positif set 2/2. Kemudian second inequality kita dapat negatif set 6/2 set 6/2. Okay, kita ambil kat luar tadi. Okay, dah. Kemudian kita nak combine balik, kita susun semua critical point kita dalam satu number line. Tapi susunlah seperti biasa. Yang paling kecil adalah negatif set 6/2. Kalau tak sure, boleh tukar kepada bentuk perpuluhan. Okay, yang ini negatif set 2/2. Set 2/2. Set 6/2. Okay, first inequality kita punya jawapan adalah ini. Okay, kalau biasanya kita buat number line dah pula saya shape macam tu. Okay, selalu kita buat number line macam inilah. Okay, seterusnya second inequality jawapan kita yang ni. Okay, seterusnya apakah kaitan antara dua inequality tadi? Okay, kaitan dia adalah union. Okay, jadi kalau union, asalkan ada line, kita pilih kawasan tersebut kan. Okay, jadi yang ada line kat sini, sini, sini. Okay, jadi jawapan dia negative infinity to negative set 6/2. Union, okay, second region yang ini, negative set 6/2, set 2/2 to positive set 2/2. Unionkan lagi dengan set 6/2 to infinity. Okay, boleh? Boleh madam, thank you. Dia ada 3 jawapan betul tak number 15B. Okay, betul. Okay, dah Madam, 13. Okay, seterusnya 13E. 13 13E ni. Okay, tapi kan saya rasa yang ini 13E dengan 13D sama. Kita cross multiply. Ingat denominator tak boleh 0, jadi X tak boleh equal to negative 4. Kemudian kita square both side. Boleh tak? Boleh. Okay, bagus. Sama macam soalan D. Okay, dah? Dah. Ada nak tanya lagi ke? C. Orang cuba ustaz ke macam ni? Okay. Yang ini kalau nak cross multiply pun boleh. Jadi X 5/6
3. Lepas tu kita nak square both side boleh. Jadi x square. Ini dapat 25/36. Ini 9. Okay, kalau kita mudahkan dapat apa 4. Betul tak? Okey, langkah seterusnya kita macam biasa kita factorize Awak jangan buat macam ni. Awak square root kan dia dapat 5/2. Ini salah Adakah awak nak ambil x less than 5 union dengan x less than negative 2? Itu sebab tu dia salah Sebab dia salah. Okay, jadi seterusnya kita akan factorize lah. Bawa semua sekali ke sebelah kiri. Ingat untuk factorize sebelah tu mesti 0. Okay, faktorkan dapat 5/2 x plus 5/2. Okay, gunakan graphical method. Negative 5/2, positive 5/2. Okay, oleh kerana kita nak less than 0, jadi kita ambil kawasan di tengah-tengah ni lah. Jadi jawapan dia negative 5/2 to positive 5/2. Okay. Dah Madam nak tanya, Dia nak tanya kalau kita, kalau yang kan dia kan x per 3, boleh ke macam darab 3 tu kat kiri dengan 3 tu ke kanan? boleh Sebab dia kan boleh. kurang sama dengan ni. Constant. Boleh juga. Okay. Okay, awak tak nak cross multiply, awak nak buat macam ni yang dia cakap ni. Okay, oleh kerana soalan ni less than, jadi dia tulis x 3 buka modus 5/6, less than dapat yang bercantum negative 5/6 negatif lah sepatutnya negatif. Okay, lepas tu dia darab 3 ke sebelah ke kanan dan juga sebelah kiri, dapatlah negatif 5/2 x 5/2 pun boleh. Okay, mana-mana satulah. Dah Okay, kita teruskan dengan nombor 14. Nombor 14 ada masalah ke? A and C. A and C. Okay, soalan A kita modulus less than. Okay, mula-mula kita buka modus, kalau less than dapat negative 2x. Okay, lepas tu kita nak buat apa Okay, untuk soalan ni kita kena separatekan dia lah. Sebab saya tengok semua tempat ada x ini bahagian yang pertama kita. Iaitu negative 2x minus 2. Okay, kemudian bahagian yang kedua, second part, Okay, ini bahagian yang kedua, x minus 2 to x. Okay, macam biasa, apakah kaitan antara dua inequality ni? Intersection. Okay, jadi saya selesaikan kita punya first inequality. Jadi, x dia hilang. Okay, saya bawa tu x ke sebelah kanan, kita dapat 3x. Okay, negative 2 kita bawa to the left.
Ataupun saya boleh rewrite kepada 3x greater than 2. Jadi kita dapatlah ni 2/3. Okay, yang ni adalah linear inequality. Okay, seterusnya second inequality, kita buat cara yang sama. Saya bawa x ke sebelah kanan, dapatlah negatif 2x. Ataupun kita boleh rewrite kepada negatif 2. Okay, seterusnya kita akan combinekan dua jawapan kita ni tadi dengan menggunakan number line. Ingat ya, kita guna number line untuk combine dua inequality. Okay, first inequality kita kata greater than. Yang ini pula x greater than negative 2. Okay, oleh kerana kaitan dia intersection, jadi kita ambil yang ada dua line. Jadi jawapan dia 2/3 to infinity. Okay, betul tak jawapan dia? 14a greater than 2/3. Greater than 2/3. Okay. Okay, ini kalau kita buat jawapan dalam bentuk interval lah. Kalau kita nak buat dalam set solution pun boleh. Kita akan ambil x where x greater than 2/3. Inilah greater than 2/3. Okay, seterusnya soalan number berapa tadi 14D ke? C. 14C. Okay. Sekarang kita beri modulus greater than. Jadi kalau greater than kita akan dapat dua inequality yang berasingan Okay, mula-mula kita akan dapat 2x greater than 3x minus 10 union. Bahagian yang kedua kita ambil 2x less than, kita negatifkan nilai sebelah kanan tu Okay, jadi yang ni kita selesaikan, saya bawa 2x ke sebelah kanan dapat x 10 ataupun x less than 10. Okay, yang ini kalau kita kembangkan kita dapat negatif 3. Negatif 3 bawa sebelah kiri dapat 5x. 10. 2. Okay, jadi macam biasa kita buat number line to 10. Yang ini kita kata less than 10. Yang ini pula less than 2. Kaitan antara dua inequality tadi adalah union. Jadi union asalkan ada line, saya pilihlah. Jadi jawapan dia negative infinity to 10. Ataupun x where x less than 10. Okay ke? Okay, madam. Okay, bagus. 14. Seterusnya number 15 kita akan, dua belah ada modulus, jadi kita square both side lah Okay, 15 ada masalah ke? Tak ada madam. Tak ada. Okay, seterusnya number 16. Okay, number 16 dah cuba dah? Belum lagi madam. Okay, saya bagi 2 minit. Cuba dulu soalan nombor 16A. Okay, boleh cuba sekarang
Madam, Ya. saya nak tanya time ni yang kita kena check jawapan, time ni kita tak perlu check. Okay. Kalau soalan tu equation, selalunya kalau yang melibatkan absolute value je lah Okay, kalau absolute value tu dekat luar tu ada X, yang tu jawab kena check. Okay, kalau equation di luar modulus tu adalah constant sahaja, tu tak perlu check sebab constant tu memang positif. Okay, kalau dua ada modulus pun tak perlu check. Jadi yang 11A tu sahaja, 11 sahaja yang kita kena check. A sampai C lah Boleh? Boleh madam, thank you madam. Okay. Okay, dah Okay, oleh kerana kita tengok di semua tempat ada X dan juga X di tengah-tengah tu pun bukannya linear, kuadratik. Jadi kita kena separatekan dia lah. Yang ini bahagian yang pertama. 3 plus 4x. 5x square plus 2x. Okay, bahagian yang kedua kita yang sebelah kanan tu lah. Ini bahagian yang kedua. Iaitu 5x square 2x 16. Okay, kita selesaikan inequality ni, kita dapat 5x square plus 2x minus 16 0. Okay, 5x x 0. Lepas tu macam ni 8 28 lah. Minus plus. Okay, kemudian kalau quadratic inequality kita gunakan graphical method. Negative 5/8. Okay, yang ini pula 2. Kita nak less than, jadi jawapan untuk first inequality kita adalah daripada negative 5/8 to positive 2. Okay, kemudian second inequality pun kita guna cara yang samalah. Sebelum tu nak factorize, kita bawa yang ini ke sebelah kanan. Kita dapat 5x square minus 2x minus 3. Salah pula. Madam, yang kanan tu negatif, saya dapat 5/8 dengan negatif 2. 5/8 negatif 2. Okay, negatif 5. Terbalik plus minus dia. Sekejap saya check dulu. Ini iya betul, salah. Ini plus, ini minus. Tapi saya dapat 8/5. 8/5 dengan negatif 2 madam. Sekejap. Betul ni. 85. 8/5 negatif 2 plus. Sini. Oh, madam tu dia 5/8. 5/8. Dapat berapa tadi? 5 per? 8/5. Tengah kelas ni. Okay, sini negatif 2, sini 8/5. Betul tak? Betul. 10. Betul ni. Okay, betul. Okay, seterusnya second equality pun kita factorize lah Jadi 5x x greater and equal to 0. Kemudian sini 3, sini 1 minus plus. Okay, macam biasa kita gunakan graf. Negatif 3/5, 1. Greater than, kita ambil di luar. Okay, seterusnya kita nak combine. Kalau nak combine, apakah kaitan antara dua inequality tu? Intersection kan? Bila kita yang separatekan dia, kita gunakan intersection lah. Macam mana saya buat pertengah ni lah untuk combine. Okay, kita susun nilai paling kecil, negatif 2, negatif 3/5, 1, 8/5.
Okay, daripada kita punya first inequality, dia punya solution adalah less than, Kalau ada 3 kita guna intersection lah. ya betul. 3 bahagian ni Tapi bergantung juga kalau soalan dia X di tengah-tengah tu memang positif 1, tak perlu separatekan dia bantu pada soalan juga. Seterusnya second inequality kita daripada negative 2, ini tak equal Okay, kalau tak equal kita biar sebagai empty circle to 8/5. Okay, oleh kerana intersection kita ambil tengah-tengah ni lah. Okay, jadi jawapan dia adalah negative 2 to negative 3/5. Okay, 2 ni open, close pada negative 3/5, union dengan 1 to 8/5. Okay, boleh? Boleh madam. Boleh Okay, seterusnya nombor Saya nak tanya dia pasal tadi ya. okay. Macam mana nak tentukan yang sign tengah ni di union ataupun intersection? Okay, bila kita separatekan dia memang kita gunakan intersection. Kalau union contoh dia macam 2 je lah. Kita ada 2 je. Macam mana 2 je? Kalau ada 2 inequality ke? 5x kalau- square 60 macam tu je? Ha, Okay, yang ni boleh. yang Tapi ni guna jawab- union lah. Ya, tapi jawapan akhir mesti union. So madam. Okay, baik. Okay, tak ada soalan lagi Okay, kemudian number 16B. 16B ni macam soalan nombor 13B yang kita buat tadi tu lah Cuba tengok nombor 13B ada tak? 13B tadi. Dekat bahagian ini. Sekarang dia suruh gunakan definition jadi mesti gunakan method ni. Tak boleh guna cara ni. Boleh ke? Sebab kat sini dia memang dah mention by using definition of modulus greater than A, kita buka kepada greater than A or X less than negative A. Jadi kita mesti gunakan yang dia beri ni lah. Method ni. Boleh ke? Boleh madam. Okay, boleh Okay, seterusnya nombor 17. Okay, 17 kita nak buat completing the square. Dia kata by using completing the square, express the inequality in the form of modulus of X plus M greater than H. Okay, ini ada masalah ke? 17. Ya. Okay, kita ambil satu contoh 17B. Boleh? Okay. B. Okay, the question is, mana pula saya salin tadi? Okay, X minus 2, X minus 1 greater than 0. Okay. Untuk buat complete the square, mula-mula kita kena expand dulu Jadi bila kita expand, X square minus 3X plus 3 greater and equal to 0. Okay, lepas tu baru kita buat ya. 2 plus 2 kan? Saya cakap 2 tulis 3. Betul. 2. Ya, betul. Okay, untuk buat complete the square, mula-mula pastikan depan koefisien bagi X square tu mestilah positif 1. Dia mesti depannya mesti positif 1. Okay. Sekarang memang dah positif 1 Jadi kita terus buat complete the square. Kalau sini X square kita ambil X sahaja. Sini minus. Kemudian second term kita bahagi 2. Okay, square. Tolakkan dengan yang ini kuasa 2. 3/2 squared plus 2. Okay, ni saya salin je lah Ni tak ada apa-apa. Ni salin je.
Okay, kemudian kita simplify sikit. Yang ni kita square kan dapat 9/4 plus 2 kosong. Okay, kalau constant tu kita mudahkan dapatlah. Okay, ni kita salin dulu. Cross multiply ni dapat 8 Jadi negative 8 plus negative 8. Negative 9 plus 8 dapatlah negative 1/4. Okay, seterusnya constant ni kita bawa ke sebelah kanan. Jadi dapatlah, square saya hilang pula. Jadi x minus 3/2 squared greater and equal to 1/4. Okay, seterusnya macam mana kita nak ada modulus itu kita tengok ya, modulus of A sama juga dengan A square root. Okay, sekarang kita ada square. Square tu kita ada. Yang belum ada square root. Jadi saya kena square rootkan kedua-dua belah. Okay, bila dah ada kuasa 2, kita square rootkan dia, baru kita boleh tulis kepada x minus 3/2 absolute value greater and equal to 1/2. Okay, kalau soalan ni dia suruh, tak ada. Dia suruh express dia bukannya suruh cari MH. Okay, jadi itu je lah jawapannya. Boleh? Boleh madam. Boleh Okay. madam. Jadi computing the square ni awak kena study balik macam mana nak buat computing the square. Kat sekolah mungkin awak belajar lain sikit kot. Saya pun tak tahu macam mana. Tapi yang saya biasa buat macam ni lah. Saya pastikan depan tu positive 1. Lepas tu terus buat computing the square. Yang ini sama. Kalau sini negatif, kita negatif. Cuma second part ni, second term ni kita bahagi 2. Okay, kemudian yang ini kita tolak, dia mesti tolak mesti minus kuasa 2 yang ni. 18. Okay, kita ada, okay, boleh kuat sikit. Okay, 18 saya rasa okay. 18 tak ada masalah macam soalan sebelum ni. Okay, 19 ada soalan tak? Nombor 19. Okay, satu soalan lagi. Okay, saya bagi 2 minit cuba soalan ni boleh tak? Boleh. Boleh madam. Okay, 2 minit je Mula-mula dia suruh show yang quadratic inequality tu boleh ditulis sebagai boleh ditulis dalam bentuk absolute value. Okay, dah Okay, kita tengok solution dia. Okay, tadi saya kata untuk buat combination square, coefficient bagi x square tu mesti 1 Tapi sekarang kita ada 5. Jadi untuk menjadikan dia 1, saya bahagi semua sekali dengan 5. Jadi inequality tu menjadi x square plus 2/5 x minus 3/5.
Okay, 0/5 masih lagi 0. Okay, itu first step. Okay, langkah kedua baru kita buat macam saya buat tadi tu lah. Sini x square, tapi sini bila kita buat completed the square menjadi x sahaja, x linear. Okay, kalau sini plus, kita ikut je lah dia plus. Okay, kemudian second term tu kita buat apa tadi Bahagi 2. Jadi 2/5 bahagi 2, jadi kita boleh cancel out dia punya 2, dapatlah 1/5. Okay, x dah tak ada lagi square. Minus, yang ini kita kuasa 2 kan, dapatlah 1/25 minus 3/5. Okay, kemudian constant tu kita mudahkan, jadi x plus 1/5 squared. Okay, sini dapat darab 5 nak dapatkan 25, darab 5, 15, 15 plus 1 dapat 16. Okay, seterusnya constant tu kita bawa sebelah kanan. Okay, seterusnya kalau kita nak jadikan dia modulus, kita kena square root kan semuanya kan. Dua-dua belah tu kita square root kan. Okay, baru kita dapat modulus of x plus 1/5, 4/5. Okay, itu adalah baru dia punya first part lah, iaitu dia suruh show that inequality ni can be written as yang ni. Okay, dah? Madam. Dah Okay, second part of the question, dia kata hence. Okay, kalau hence kita mesti guna yang telah kita dapat tadi Okay, dia kata hence solve 5x square plus 2x minus 3, 0. Okay, oleh kerana kita boleh tulis ini sebagai yang ni, jadi saya gunakan ni lah sebab dia gunakan hence. Okay, x plus 1/5, 4/5. Okay, jadi kita selesaikan ni. Buka modus lah dapat negatif 4/5 x plus 1/5, 4/5 positif. Okay, oleh kerana dekat sini saya tengok x tu memang di tengah-tengah dan x tu adalah positif, depan ni positif 1, linear. Okay, jadi soalan macam ni senang je lah kan. Kita bawa keluar sajalah 1/5 tu. Okay, jadi negatif 4/5 minus 1/5 dapatlah negatif 5/5 ataupun negatif 1. Okay, 4/5 minus 1/5 dapatlah 3/5. Jadi yang ni je lah jawapannya. Okay, katakan kalau ada yang nak buat daripada sini, sorry. Okay, daripada sini, dia gunakan graphical method. Dia factorize, lepas tu dia gunakan graphical method. Boleh tak kita guna cara ni? Boleh ke tidak? Tak boleh. Okay, walaupun dia dapat jawapan yang sama, tetapi dia tidak menggunakan method yang diminta. Dekat sini dia gunakan yang ni dia suruh hence. Jadi mesti gunakan yang ni. Jadi kita mesti gunakan cara yang ni lah. Cara lain tak boleh diterima. Boleh? Boleh. Okey, jadi kita start sampai sini untuk hari ini. Jadi nanti saya bagi link untuk kedatangan Madam nak tanya sekejap. Ya. Okey, yang lain kalau tak ada apa-apa boleh berserai dulu Okey, yang nak tanya apa? Macam mana yang boleh jadi yang less equal, less than tu jadi less and equal tu? Ini. Soalan ni Dia less than, lepas tu bila dah ada modulus tu jadi less. Iyalah. Lah, silap betul. Okay, yang ini sepatutnya less than sajalah. Tiba jadi equal Ni kau ni. Betul, thank you. Okay. Cara apa lagi tak? Thank you, Madam. Tak ada Thank you, Madam. Okay, itu saja. Terima kasih. Thank you, Madam. Thank you, Madam.
Alright. Thank you, madam. Thank you. Yeah. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Alright, thank you. Okay, sama. Okay. Thank you, madam. Okay.